Bulan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan penonton yang sedang mengikuti live daripada FB Momen Buku sekarang ni. Okey, so apa khabar semua? Sihat ke? Boleh terima kasih kerana sudi luangkan masa menonton live kita pada malam ni. InsyaAllah program kita pada malam ni bersempena dengan satu segmen daripada Momen Buku, segmen live FB yang diberi nama My Book Time, #MyBookTime. InsyaAllah malam ni anda semua bersama dengan saya. Okay, sebelum kita mulakan, saya nak tanya dulu penonton-penonton yang sedang ada sekarang ni. Nak tanya dulu, dengar jelas ke suara saya? Line okey ke? Gambar jelas ke? Kalau jelas, komen jelas. Boleh tengok juga keadaan line okey ke? Mungkin boleh komen daripada mana? Line okey ke? Hujan ke tempat masing-masing? InsyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan live kita sekejap lagi. Okay, so sebelum kita teruskan, boleh mulakan dulu dengan pakat-pakat share. Boleh tag sahabat-sahabat, ajak sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ni untuk kita mendapatkan sedikit ilmu, secebis inspirasi lah pada malam ni sebab kita bersama dengan panel yang hebat malam ni. Kalau orang Kelantan tak kenal dia agak silap besar tu. Okay, jadi insyaAllah. Okay, so boleh tak komen sikit siapa yang sedang menonton sekarang ni? Komen daripada mana? Alhamdulillah, jelas. Pasimah clear. Okay, Ashraf Husdan. Pasimah clear. Alhamdulillah. Akib Alfa tak clear molek. Nurul Huda. Macang on. Okay, Alhamdulillah. Okay, so jadi insyaAllah pada malam ni anda bersama dengan saya, Ahmad Syuhari bin Muhammad, selaku moderator lah pada malam ni. Tidak moderator sangat. Neme kan, neme panel pada malam ni. Okay, jadi insyaAllah. Abedin apa khabar Abedin? Sihat Abedin? Alhamdulillah sihat-sihat. Oh, Lagi sihat. baik, Semak terlalu molek. baik. Tinggi ke apa hari ni? Tinggi. Ah, Tinggi. Duduk tempat tinggi hari ni. oh, saya berada di Ah, Pejabat hari ni, tak balik lagi. Khas ah. untuk momen buku. Honda, Alhamdulillah. So, beruntunglah orang-orang yang tengok live pada malam ni. Okay, jadi insyaAllah program kita pada malam ni adalah kita nak berbicara lah tentang sebuah buku. Disebabkan kita ni NGO, sebuah NGO yang nama dia pun Momen Buku. So, sudah pastilah fokus utama dia, niche utama dia adalah berkaitan dengan buku. Dan Alhamdulillah Abedin kita ni juga merupakan seorang penulis buku lah. Penulis buku yang bertajuk Tentang Masa. Buku ni adalah buku tulisan Abang Muizzuddin sendiri. Dan insyaAllah malam ni kita akan kupas, kita akan teroka, kita akan menyelami bersama lah daripada buku tu. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin saya nak Abedin bagi intro lah kot sikit. Mukaddimah campur introduction lah. Mungkin boleh share latar belakang Abel ke sikit untuk penonton-penonton tengoklah pada malam ni. InsyaAllah. Alright, terima kasih. Boleh mula kan? Oh, boleh Pak, sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih buat penonton di rumah, di kawasan-kawasan anda di luar sana. Malam ni kita akan kupas, kita akan Okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua penonton kerana melihat tontonan dari momen buku pada kali ini.
Ini adalah siri kedua dan insyaAllah pada ketika ini mungkin pihak Momen Buku, NGO Momen Buku memilih saya sebagai panel pada hari ini, dan saya adalah Muhammad Muizzuddin Mukhtar, iaitu CR, Kaunselor Mendaftar Muizzuddin Mukhtar, dan bekerja sebagai trainer, kaunselor dan juga sebagai motivator di Kelantan, dan saya berpusat ataupun saya berada di Kelantan, office di Kelantan, iaitu Ikhwan Partners Training Konsultasi bersama dengan rakan-rakan partner saya seperti Tuan Nik Kamal, Tuan Tarmizi MJ dan juga orang Soho juga ni, iaitu Da'i Nasrul. Kalau siapa-siapa kenal lah Da'i Nasrul, saya rasa dia ni menang pada 2019 menjadi juara bagi jadi juara tu, saya lupa lah. Untuk Naik juara. Naik juara. Allah ingat okay, juara. Naik juara di Da'i Nusantara TV3. Kami berempat lah di ITC ni. Okay, mungkin itulah introduction. Dan saya ni orang Kelantan. Kemungkinan besar kalau saya kecek Kelantan, kalau saya tubik kata Kelantan, saya minta maaf banyak kepada penonton-penonton di luar sana. Alright. Okay. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Abedin. Satu fakta juga saya sebenarnya pernah juga bekerja dengan Abedin. Pernah jadi sebagai staff lah dekat ITC ni waktu tahun berapa 2018 lah kalau tak silap. Kerja part time sekejap sementara masuk universiti. Okey, alhamdulillah. Okey, so tu sedikit lah tentang biodata panel kita pada hari ini. Okey, jadi untuk permulaan ni kita nak kecek tentang sebelum masuk kepada tentang buku lah. Mungkin Abedin boleh share sikit tentang bagaimana Abedin ni selaku motivator boleh menulis buku. Mungkin Abel share lah tentang penulisan Abel, berapa buku dah, tulisan pasal apa, fokus, bidang. Sebut sedikit lah tentang berkaitan dengan penulisan Abel. Sila Abel. Okay, terima kasih Adinda Syuari. Untuk maklumat penonton sekalian, sebenarnya saya ni adalah seorang kaunselor dan profession ni adalah seorang yang buat sesi lah, banyak kepada sesi. Tapi bidang penulisan ini bukan bidang saya secara zahir, tetapi sebab minat kepada nak menulis. Pertamanya dulu kita banyak menulis di media sosial, lah, dan semasa itu juga saya nampaklah kelebihan menulis ini sebab dia boleh membangkitkan dan sudut kita. Kalau Kelantan dipanggil beri, bukan beri. Dia jadi, kalau kita nulis ni kita jadi beri pada itu semasa kita jadi apa beri ni Syari? Beri ke bahasa luar kan? Memberi. Berkembang mungkin lah kot. Berkembang idea. Bercambah idea dalam sudut kita nak bercakap. Di situlah saya suka jadi minat pada menulis. Sebenarnya taklah menulis buku apa, cuma kita menulis di media sosial. Semasa tu saya ingat di blog. Saya banyak menulis di blog. Sekarang blog tu dah tak ada dah blog saya. Saya ingat lagi saya tulis tentang esteem diri, bagaimana berkaitan esteem diri dengan psikologi, banyak bab-bab psikologi. Saya suka pada bab-bab psikologi sebab saya adalah orang yang belajar tentang psikologi dan juga counselling. Jadi bila saya keluar pada alam pembelajaran atau pengajian di universiti, maka bermula dari situ titik tolak seperti mana saya nak menulis buku sendiri. Ada niat, ada rasa dan ada feel untuk menulis buku sendiri. Tapi bila kita nilai diri kita ni rasa macam tak berapa nak pergi lah, tak berapa nak rasa macam nak layak untuk menulis buku. Tapi cuba menulis. Dan saya pada 2010, saya masih ingat lagi, saya pernah hantar dua manuskrip ke Mas Rik dan juga satu lagi saya lupa,
antara Alaf 21 ataupun yang Puan Ainun ni, saya lupa apa penerbit Puan Ainun ni, kalau dulu Puan Ainun, Syurga ingat ke? Bondeno, bukan? Bukan Bondana baru. Apa ni? Saya lupa. Kalau ada penonton boleh beritahu lah. Saya rasa dua tu saya pernah hantar manuskripnya untuk Masri. Untuk Masri, saya masih lagi. Masri menolak manuskrip saya tu. Menolak. Tapi satu lagi, saya lupa dah apa ni. Saya lupa yang buat. PTS. PTS. Okey. Tapi PTS semasa tu memang dia tidak menolak. Cumanya semasa tu dia nak ambil satu bab saja. Sebab dalam bab tu saya letakkan ada 5 bab dan ada bahagian-bahagian tertentu. Cumanya masa PTS hantar manuskrip tu 4 bab dia tolak, 4 bab dia tolak dan 1 bab sahaja dia terima. Dan ada bahagian-bahagian lah tentang tajuk tu tentang ilmu. Bagaimana ilmu lah, tentang ilmu dan psikologi macam tu lah. Cumanya dia 1 bab saja dan semasa tu juga saya rasa nak teruskan atau tak nak teruskan tu, nak hantar tak nak hantar tu jadi dalam 2 dan akhirnya saya tak terhantar. Tak terhantar untuk buat bab-bab yang lain, untuk membaiki bab-bab yang lain. Jadi manuskrip itu saya anggap sebagai titik tolak lah, turning point untuk saya nak belajar tentang ilmu penulisan. Itu cerita awal. Cerita awal. Dan semasa itulah pada 2011 maka saya bermulalah menulis e-book. Dan e-book pertama saya adalah berkaitan dengan spiritual hypno motivation yang saya tulis, dan e-book itu saya rasa ramai juga ambil e-book tu. Semasa itulah, sebab semasa tu orang masih mengenali tentang e-book. Orang baru nak kenal e-book dan saya rasa e-book tu memang sangat laku lah. Tapi saya tidak menjualnya, saya hanya bagi percuma dan kalau jual tu mungkin dapatlah untungnya. Okay. So kiranya setakat ni lah berapa buku dah, berapa e-book dah yang Abang buat setakat ni lah? Kalau e-book buat penonton sekalian, kalau e-book saya sudah ada 5 e-book. E-book pertama spiritual, motivation, yang kedua tentang 15 minit mengenali SPART untuk peperiksaan, yang ketiga adalah tentang masa. Yang ni adalah tentang masa. Tentang masa ni saya buat pada 2015 lagi. Sebenarnya buku ni lama ni, yang kita kupas ni adalah buku lama, dan buku ni sebenarnya saya sangat-sangat teliti lah menulis, dan sebab saya ambil pandang-pandang dengan orang-orang yang autoriti lah untuk berkaitan dengan masa tu. Dan sebab tu saya menulis tentang Cucu Minda, dan terakhir untuk e-book adalah tentang 10 kebiasaan mendidik anak zaman generasi Z. Itu baru ni saya tulis masa PKP hari tu. Dalam 3 bulan tulis e-book itu. Okay, menarik. Untuk hak book apa yang adalah saya menulis tentang 7 teknik belajar, tujuh teknik belajar, dan juga saya belajar motivasi lah. Okay, so alhamdulillah capaya banyak tu buku tu. Bukan senang nak tulis buku ni. tulis status WhatsApp mudah kita dah. Okay. Jadi insyaAllah sebelum kita terus, kita nak tengok sikit penonton-penonton kita pada malam ni. Ramai ada ni. Kushairi Ismail komen dah ni jelas. Ahmad Fakrul Raziyah ya, KL clear okay. Nak dengar Abang Ai nyanyi sebuah lagu. Saya takut hujan kau lebat banjir musim kedua pula ni. Arafat Aziz from Ipoh with love. Alhamdulillah. Mio Isfandi Padu. Okey, alhamdulillah. Sirajuddin Asraf, Assalamualaikum Semuiz dan sahabat. Waalaikumsalam. Okey, jadi insyaAllah tu sidang penonton sekali Okey, jadi penonton sekali insyaAllah kita punya topik pada malam ni adalah berkaitan dengan masa. Okey, tentang masa. Itu tajuk buku lah yang ditulis oleh panel kita pada malam ni.
Sekiranya penonton ada nak tanya gapo-gapo, boleh komen deh, boleh tanya di ruangan komen, nak tanya pendapat tentang masa ko dan sebagainya berkaitan dengan topik kita malam ni tentang masa. Sebelum panel kita bagi review lah tentang buku yang bertajuk tentang masa ni. So kalau ada soalan nak tanya berkaitan dengan tentang masa tu, boleh tanya di ruangan komen deh. Okay. So kita pergi, boleh Abidin kita teruskan Boleh. Boleh insyaAllah. Okay, so buku tentang masa ni, mungkin Abid boleh share lah kot bagaimana boleh Gana kata mari idea nak tulis pasal masa ni. Mungkin ada pengalaman kata di sebalik tabir tertulisnya e-book tentang masa ni. Mungkin Abid boleh share sikit. Sila weh. Okey, terima kasih buat Syuari sebagai moderator. Okey, untuk penonton di luar sana, saya tunjuklah ini buku sebab apa saya tidak kopikan dia melalui hard copy. Inilah buku e-book saya tentang masa. Kalau tengoklah. Okey, dia berbentuk e-book lah sebab saya tidak buat dengan hard copy dengan keadaan cetak. Okey. Sebenarnya tentang masa ni ditulis pada awal tahun 2015. Lama dah ni. Buku ni antara buku yang lama saya tulis dan semasa itu tercetus idea. Sebenarnya inilah buku yang saya nak hantar ke PTS. Sebenarnya inilah antara buku yang saya nak hantar ke PTS dan PTS sudah bagi guideline untuk menulis buku-buku di PTS tu sebab bila kita tidak orang famous ataupun kita bukan influencer dan kita tak pernah menulis, jadi PTS ni akan bagi guideline untuk penulis baru apa yang perlu ditulis dan dia juga bagi cadangan lah tentang buku-buku yang boleh dijual. Sebab PTS ni dia suka dia nak tengok juga penulis itu mampu menjual buku yang ditulis lah. Okey. Dan semasa itulah saya tercetus tentang masa, buku tentang masa. Tercetus idea ni sebab saya nak mencari model ataupun nak cari buku-buku untuk ditulis berkaitan dengan masa. Saya pun pergilah ke kedai-kedai popular, kalau Kelantan ni popular lah, popular, Muda Osman. Saya pergi ke kedai-kedai buku ni untuk mencari naskah-naskah yang menulis tentang masa. Berkisahkan masa, buku tu berkisahkan masa. Tapi duka citanya pada 2015 tak banyak buku-buku yang ada berkaitan dengan masa. Dia sebab saya tengok pun buku yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Bakri pun ni pun ditulis pada 2018. Dia baru, buku baru. Antara 2018 tu barulah. Okey. Jadi semasa 2012 tak ada dan saya pergi ke Muda Osman dan benda ni saya tulis dalam buku saya. Buku tentang masa di penghujung, tentang sejarah macam mana saya bermula menulisnya, hangat nak menulis tentang masa ni. Saya pergi ke Muda Osman di Pasir Mas dan semasa tu saya mencari buku berkaitan dengan masa dan tak jumpa. Semasa tu juga pengurus Muda Osman peringkat Pasir Mas, dia tanya saya nak beli buku gapo, nak cari buku gapo. Lalu saya katalah nak cari buku tentang masa. Tentang masa tu, tajuk tentang masa tu. Tentang masa. Jadi dia kata, oh tak ada buku tu. Buku tentang masa tak banyak orang tulis. Dia pun cari yang English pun tak ada, tak banyak. Lalu pengurus Muda Osman tu untuk peringkat cawangan Pasir Mas, dia pun beritahu kepada saya. Dia kata, you lah tulis, awak tulis. Lepas tu hantar ke PTS ke hantar ke ni. InsyaAllah buku awak tak ada di sini. Dia kata gitu. Buku awak akan ada di sini. Duduk di Muda Osman. Jadi semasa tu dah saya mikir, semasa tu saya jadi macam, wow, ini menarik ni. Nak menarik minat saya untuk macam boosterkan, nak menulis tentang masa. Dan saya menulis. Saya mulalah manuskripnya. Saya menulis manuskrip dan saya hantar ke PTS. Saya ingat lagi saya hantar ke PTS dan mungkin semasa tu manuskrip saya terlalu pendek. Sebab dia kalau PTS masa tu dia tak perlukan pada halaman-halaman tertentu. Berapa halaman dia ada skema halaman. Tapi saya tulis terlalu pendek. Kalau
Kalau kita boleh rujuk, ni saya tunjuk kalau penonton boleh tengok, cara penulisan saya memang penulisan seperti buku. Bukan penulisan seperti mata e-book. Kalau e-book ni dia satu persatu. Dia jauh-jauh kan. Jadi bila manuskrip ini tidak ditolak sekali lagi oleh PTS, jadi saya pun tak ada masalah lah, sebab mungkin PTS pun ada benda yang perlu diperjelaskan untuk nak hantar manuskrip. Lalu saya jadikan manuskrip ini yang saya hantar ni menjadikan e-book. Itulah sebab keluarlah e-book tentang masa yang saya tulis ni. Okey. Dan kisah tentang masa ni boleh teruskan ke, Tuari? Boleh terus je. Boleh. Okey, comel. Tentang masa ni sebenarnya saya tulis ia sebagai model untuk saya bercakap di sekolah ataupun modul yang saya buat, saya reka, saya cipta sendiri untuk saya buat untuk modulkan di sekolah, di NGO, di pejabat-pejabat, supaya supaya orang ni memahami tentang bagaimana untuk mengurus. Okey, ramai orang akan menyatakan pengurusan masa. Tapi bila saya bincangkan dengan beberapa orang pensyarah terutamanya di UMT, saya ingat lagi. Sebenarnya kita tak mampu untuk mengurus masa, sebab masa memang ditetapkan 24 jam. Tak boleh jadi 23, tak boleh jadi 25. Dia akan tetap fix 24 jam. Jadi mengurus masa tak boleh. Tapi kita boleh mengurus pengurusan kerja kita terhadap masa. Itu sebab saya tidak letakkan tajuk pengurusan masa. Saya letakkan tajuk tentang masa. Tentang masa. Jadi bila dapat ilham itu dan penulisan ini saya tulis dengan keadaan buat modul. Kalau siapa pernah baca buku tentang masa yang saya tulis ini, tentang masa ini sebenarnya dia ada satu formula MASA itu sendiri. Dan kalau kita tengok dalam cover buku tu juga saya letakkan MASA ada 10, 8, 6, 4, 2. Siapa yang baca buku ini sudah pasti dia faham apa itu 10, 8, 6, 4, 2. Kalau tak baca memang tak faham. Dia akan tengok tentang masa saja. Okay. Baru nak tanya soalan tu. Terjawab. Apa sangat. Okey. Jadi siapa yang pernah baca buku ni memang dia fahamlah apa maksud tu. Okey. Jadi M adalah M yang saya letakkan, sebenarnya dia ada elemen MASA. M pertama saya meletakkan dasarnya adalah meaning, maksud yang ada pada masa itu. Maksud ini banyaklah kita ambil dalam surah Al-Asr, surah Wal-Asr innal insana lafi khusr. Okey. Itu tentang maksud, meaning sebalik pengurusan masa itu. Dan di sini kalau saya sedikit, saya pun lupa tentang apa yang saya tulis sebab lama dah. Okey. Saya tulis tentang bagaimana dalam cerita-cerita tentang ulama-ulama dahulu menceritakan tentang masa. Saya ceritakan juga tentang bagaimana masa ini menjadi anugerah. Itu meaning. Dan saya juga ada menyatakan tentang maksud pengurusan masa. Yang saya cerita tadi, ramai orang menyatakan kita mengurus masa, tapi sebenarnya kita kena mengurus elemen kerja kita terhadap masa. Elemen kerja ataupun elemen amalan kita terhadap masa itu. Okay. Jadi meaning itu adalah tentang M pertama itu adalah tentang bagaimana kita memahami apa itu masa. Apa itu masa. Okey. Lepas habis M sebab dan saya pergi pada A. A adalah attitude. Kalau kita fahami pengurusan kerja terhadap masa, sebenarnya dia bergantung kepada attitude, iaitu bagaimana sikap kita terhadap masa itu. Orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang sukses dalam kejayaan dia, sebenarnya mereka ini pandai mengurus kerja mereka terhadap masa. Itu kita kena akui. Jadi semua ini bergantung pada attitude, perangai, sikap. Dan mengapa saya kata akan attitude itu? Sebab
dalam kalau kita tengok konsep apa ni, elemen konsep iceberg yang air batu tu, ais batu yang kapal lalu tu, Titanic lalu kan. Di luar tu adalah image. Image ini semua orang nampak. Semua orang nampak muka, semua orang akan nampak orang itu. Okey, nampak itu Cik Muiz, itu adalah Syuari, itu adalah Muhammad itu Fakro. Kita akan nampak image. Tapi orang tak nampak bagaimana attitude-nya. Dan attitude inilah dipanggil sebagai dalaman itu. Dalaman itu bukan penghujung, tapi dalaman yang antara air ke dasar sikit. Jadi itulah dipanggil attitude, sikap, perangai, tabiat. Tabiat. Jadi di situ kita kena teroka. Dan masa ini masalah orang terhadap masa ini sebenarnya bukan pada image. Bukan pada image seseorang itu. Kita mahu dia ni jadi malah, dia ni jadi bosan, tak? Tapi perangai bosan, malas, benda-benda yang tu dia berlaku pada attitude. Dan kita tak nak orang yang membazirkan pengurusan kerja di terhadap masa itu, orang yang meletakkan satu belief system. Ni kita risau. Dia letakkan kalau image atas, bawah tu adalah attitude ataupun dipanggil tabiat. Dan kita risau orang yang jadi malas ni, dia akan jadi malas omong. Malas omong, tiap hari malah. Orang yang tiap hari malah, orang tidak ada perubahan dalam sudut mengurus masa dia. Dia duduk di tahap belief system. Kita risau di situlah, di penghujung tu, akar belief system. Jadi saya letakkan dalam topik yang saya berbicara tentang masa ini, saya letakkan iaitu attitude. Dan dalam attitude tu dah maksud berkaitan dengan 10 itu. Yang meaning 10. Kalau pasal ada 10 kan? 10, 8, 6, 4, 2. Dan 10 itu saya berceritakan tentang, yes? Saya nampak ada whiteboard belakang tu. Kau Abang nak guna, kau boleh. Takut nak lukis kau. Tak apa. Okey. 10 tu, kalau maaflah saya kalau saya berfungsi dengan cara macam ni, kalau cepat saya mohon maaf ya penonton di luar sana. Alright. 10 itu saya nak ceritakan tentang bagaimana 10 kesilapan yang dilakukan oleh attitude perangai kita sendiri. Boleh faham 10 itu adalah 10 kesilapan yang kita sentiasa ukirkan, menyebabkan kita terbiasa dengan membazir membazir masa itu sendiri. Jadi saya ceritakan dalam buku saya itu, saya ceritakan 10 kesilapan yang kita selalu buat, dan benda ini sudah menjadi satu kebiasaan. Okey. Dan dalam attitude juga saya ada menceritakan di situ berkaitan dengan 8. Kalau saya tulis itu 10 dah selesai. 10 saya menceritakan tentang kesilapan yang pernah kita buat. Memang itu adalah why, mengapa kita buat kita silap itu. Kita kena ada satu konsep macam mana nak berubah. Maka 8 yang saya letak adalah 8 cara mengubah menggunakan sistem sikap yang baru. Boleh faham semua penonton nanti anda bacalah, boleh e-book ni akan diberi dalam Telegram insya-Allah. Dan 8 itu adalah 8 cara untuk mengubah persepsi ataupun mengubah attitude kita untuk menjadi lebih yang terbaiklah. Boleh tengoklah apa dia, saya mungkin saya akan cerita lepas ni ataupun ruang-ruang seterusnya. Dan M dah selesai, meaning A, attitude, perangai kan, dah sudah ada 10 perangai silap, dan juga kita silap itu perlu dibaiki, 8 cara baiki. Dan saya letakkan juga S-nya, S itu adalah strategi. Bagaimana strategi ataupun tools yang boleh memberi kita cara, how to. Tadi perangai ini kena berubah dalam sudut sikap lah. Okey, yang ni adalah teknik. Strategi adalah teknik. How to, bagaimana konsep Pomodoro saya tulis, konsep teknik 888, itu teknik-teknik yang pernah dibuat oleh orang ramai dan kita hanya guna saja.
kita pernah guna dulu teknik A, B, C, D, utamakan A, lepas tu B, dan C. Kita teknik-teknik dan di situ saya menulis benda tu ada 6 teknik. 10 dah selesai, 8 untuk mengubah yang 10, 6 adalah 6 teknik strategi macam mana nak memudahkan. Dan benda ini bukan sekadar sekolah, bukan sekadar pelajar, dia boleh diguna pakai kepada semua orang. Semua orang. Alright. Dan 4 pula saya menceritakan lepas strategi itu, dia pergi kepada S, M, A, S, A. A adalah action. Action. Okay. Action inilah penting kepada optimis. Kita kena bersifat kena buat. Dan berbuat ini perlu ada optimis untuk kita lakukan dengan cara, adalah saya tulis 4 cara mengoptimiskan kita untuk mendapatkan hasil, mengubah perangai, kena buat dengan strateginya, optimis, 4 optimis. Dan akhir sekali 2 yang saya maksudkan dalam buku saya, 10 dah selesai, 8 dah selesai, 6 strategi dah selesai, 4 optimis untuk kita hasilkan sesuatu kebaikan, dan akhirnya 2 itu adalah nak buat tak saya buat. Nak buat tak saya buat, tu je. Bacalah buku banyak mana pun, kalau tak saya buat memang tak jadi. Tu je jawapan dia. Baca daripada A sampai Z tu buku saya, kalau dah ada setting lah, tak nak memang tak ada lah. Kalau lah nak buat, insya-Allah buku-buku yang anda baca, tak kira lah buku apa-apa, akan ada hasilnya. Itulah tentang masa. Kita serahkan kepada Syuhari lah. Alhamdulillah, terima kasih Abang. Comel molek flow dia tu. Sebelum ni duk tengok kepada tajuk tu tentang masa tak. Tak perasan M titik A titik S titik A titik tu, ada titik-titik tu perasan. Cuma tak tahu pun ada maksud tu di sebalik tu. M tak, maksud M tu gapo, lepas tu 10 8 tu ingat kau macam dengan gapo yang kata countdown gitu. Rupanya benda tu ada maksud lah di sebalik tu. Okey. Alhamdulillah comel flow tu. Saya tengok komen ni, saya tertarik lah, ada seorang penonton kita ni, dia tulis balik point Abang share tadi tu, daripada ni Sirajuddin Ashraf. Dia tulis M tu gapo. Baguslah penonton macam ni. Tahniah, terima kasih Sirajuddin. Okay, kita tengok sikit lah komen-komen penonton kita malam ni. Kita raih yang sedang menonton malam ni. Muhammad Azim, hai hai idola Abang Muiz. Anak buah Abang ni. Daripada ni Fakrul Razi. Macam mana nak dapatkan buku ni? Ada dalam Shopee tak buku ni? Tak ada, saya tak jual. Tak jual? Ada dalam Telegram, tak jual. Saya memang beri secara percuma sebagai manfaat untuk semua. So kalau kajian tu banyak, walaupun buku ni banyak saya kaji sebenarnya, lebih dari setahun juga saya kaji dan tanya-tanya pensyaratannya ni, dan mungkin antara buku yang terbaik lah saya tulis dengan sebab dia bermodel dan bermodel. Tapi saya fikir balik sebab saya tak sejual lah, saya bagi secara percuma. Yang penting doakan. So macam mana nak dapat ke buku ni? Nak download daripada mana ebook ni? Ibu boleh download dalam Telegram. Sebab saya letakkan semua dalam Telegram ITC. Telegram saya lah bersama tim saya ITC. Nanti mungkin macam mana nak tu? Mungkin, maksudnya mungkin lepas ni boleh tak? Nak komen saya rasa mungkin lepas pada live ni kita akan buat satu posting buku tentang masa. So siapa nak dapat boleh download daripada Telegram tu. Comel. Okey, comel. Alhamdulillah. So penonton dia insya-Allah sorry. Dia bukan sahaja dapat buku tentang masa, dia akan dapat 5 lagi buku yang lain. Secara percuma. Percuma. Okey. Jadi insya-Allah comel tu 5 buku tulisan Abang sendiri. Yes, semua sekali. Dan masya-Allah. Percuma. Percuma pula. Okey. Jadi insya-Allah penonton yang sedang tengok live ni
InsyaAllah lepas daripada live malam ni, kita akan share link ke Telegram untuk download buku tu. So boleh download dan kita tengok lah apa yang dikongsikan. Hot dikongsikan tadi tu pun saya rasa flow dia comel, tersusun betul lah buku ni, kata bermodul dan bermodel. Comel lah. So lagi-lagi sekarang ni musim PKP 2.0 ni sangat bagus lah untuk kita susun balik masa kita cek balik, koreksi diri. Okay. So mungkinlah ni kita dah habis pasal, kau ada nak share lagi pasal buku tu? Kalau tak ada, kita nak pergi kepada mungkin soal jawab sedikit kot. Okey, boleh kot. Tak ada kot. Saya bacalah, cari extensi lah. Saya cerita panjang takut jadi saya mengajar pula, saya berkongsi. Trending pula kan. Sebab buku ni buku modul ni. Dia antara satu modul saya lah. Saya kena dia trending. Tak boleh cerita berlakon juga, nanti orang tak baca. So kalau nak tahu lebih kena join Telegram dulu lah. Yang kena faham adalah MASA, apa keyword maksud dia dan apa maksud sebalik 10, 8, 6, 4, 2 gitu. Okay, comel. Okay, so terima kasih Abedin. Alhamdulillah beruntung penonton kita pada malam ni dapat percuma buku malam ni. Bukan buku, 5 buku pula hasil tulisan Abang Muizzuddin sendiri. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih Abedin. Okay, kita nak pergi kepada sesi soal jawab lah. Mungkin kita nak baca sedikit. Ni ada di share dekat ruangan komen ni. Mungkin boleh kalau yang boleh join tu boleh join. Nota Telegram dia tajuk Nota Inspirasi ITC. Yang sedang tengok live ni, kalau boleh join, boleh cuba join. Kalau tak dapat, lepas ni kita share pula link dekat page. Okay, so berbalik pada tadi, soalan tadi mungkin penonton ada nak tanya gapo-gapo tentang pengurusan masa ko, berkaitan dengan topik masa lah sebenarnya ceritanya. Kalau ada boleh tanya di ruangan komen. So sementara tu saya ada soalan lah nak tanya Abedin, soalan daripada saya sendiri lah. Boleh ke nak tanya? Boleh. Boleh. Tanya tak apa. Okay. Kalau tak boleh jawab, kalau tak boleh jawab, saya serah pada Fakrul. Tanya boleh, jawab boleh tentu lagi dah. Okay, mungkin berkaitan dengan masa lah, dengan musim sekarang ni, musim PKP ni. Mungkin ada orang bila duduk rumah ni, banyak duduk rumah ni, dia jadi macam dengan jadi banyak tidur. Jadi banyak duduk saja, banyak tak tahu nak buat gapo. Okay. Balik-balik buka WhatsApp, buka Facebook, lepas tu Instagram, lepas tu TikTok. Okay. Dia duduk main rutin yang sama setiap hari, mungkin duduk rumah gitu ke. Dia mungkin dia boleh jadi banyak tidur. Dia sampai kadang-kadang tu tidur lewat pukul 1, 2, pukul 3 pagi. So benda tu telah menjejaskan orang kata kita tidur dia. Okay. So pada pandangan Abedin lah, lagu mana kita nak betul semula timing kita ni. Maksudnya nak betul semula, nak setting semula. Kalau sebelum ni kita siari kalau kerja ke, kalau tak pergi kerja kak, kadang-kadang tak tahu nak buat apa, kadang-kadang tidur ke apa semua ke. So pada pandangan Abel lah, lagu mana? Okay, terima kasih buat okay, ini soalan ni memang pernah lah, adalah juga saya dapat DM dan juga saya dapat orang tanya lah, katanya pergi sekolah, budak-budak sekolah lah, tanya tentang bagaimana dia nak mengurus masa, sebab dia sudah jadi macam dia sudah attitude, dia sudah jadi satu kebiasaan, dia sebab menjadi rutin. Okay, sebab saya masih ingat lagi Dr. Maxwell Martis, saya lupa nama penulis ini. Dia ada satu artikel sebenarnya. Dr. Maxwell ini dia buat satu artikel tentang dia nak menguji tabiat orang
dengan keadaan tabiat orang tu dia jadi ada masalah betul. Dr. Maxwell ini adalah seorang pakar bedah. Okey. Bila dia bedah seorang pesakit tu dia ada masalah tangan dan kaki terpaksa dibedah, dipotong. Bila dipotong tangan kaki, semasa itu sakit itu pada hari yang pertama memang dia lupa sebab kaki tak ada, tangan tak ada. Sebab dia ada penyakit, mungkin keciman ni pun tak tahulah kan. Okey. Terpaksa dipotong menyebabkan dia lupa oleh terima hakikat. Dia tidak boleh terima hakikat. Dan Dr. Maxwell ini dia buat satu teknik dipanggil 21 hari. Itu di perkaitan masa tu, 21 hari. Sebab saya nak kaitkan 21 hari ini dengan PKP sebenarnya. PKP. 21 hari. Bila dibuat, sebab 21 hari ini maksudnya 3 minggu lah. Dia diletakkan 21 hari dalam ward, dan dia menilai setiap hari-hari orang itu sampai satu hari. Okey. Dan hari pertama memang dia lupa, dia memang nyetok, dia memang jadi tak jawab apa. Dan hari kedua masih lagi. Dia sampai seminggu memang keadaan panik berlaku. Panik sebab dia fikir tak boleh kerja, macam mana nak bekerja, macam mana nak ni dalam masa seminggu tu ataupun 7 hari tu, 7 hari pertama. Tapi bila lepas pada 7 hari, okey, keadaan emosi pesakit itu dia jadi macam cool down sikit. Dia tak sama dengan 7 hari yang pertama tu. 7 hari yang pertama tu. 7 hari selepas tu dia macam cool down, dia macam berfikir, dia macam bermuhasabah, dia macam boleh terima hakikat. Dan semasa itu dia jadi macam tabiat, macam tak apalah, buat tak apa, kerana dia jadi buat apa. Dan Dr. Maxwell pun mengkaji dalam 7 hari tengok emosi dia menjadi sudah tadi ada kaki tak tangan, jadi sudah kebiasaan. Dan 7 hari selepas itu, dia 7 hari dan 7 hari selepas itu, orang ini dia seperti keadaan yang steady color, boleh terima keadaan, walaupun memang tu ada emosi-emosi yang mungkin sedikit-sedikit masalah dia masih berfikir, tapi tidak gelepar macam hari pertama. Jadi Dr. Maxwell ini dalam tempoh 21 hari itu, bila dikaji mengapa jadi macam tu, sebab dia sudah biasa duduk atas katil. Dia sudah kebiasaan duduk atas katil, duduk sahaja tu. Mungkin 7 hari pertama tu dia tak biasa dengan keadaan tidak ada kaki, tak ada tangan. Okey, tapi dah terbiasa duduk atas katil tanpa tangan, tanpa kaki, jadi macam benda tu satu rutin untuk dia. Jadi satu rutin. Jadi satu rutin dan menyebabkan otak dia, neurologi dia menyatakan bahawa tak apalah. Dan benda ini ada kajian berkaitan dengan konsep sindrom gajah. Sindrom gajah ni boleh saya ambil Pak Ibu ke? Oh, boleh baik. Comel aku lukis. Tengok gajah. Gajah. Allah. Dikit. Nampak. Sebab benda ni tabiat ni sebenarnya saya lebih suka kalau boleh jangan jadikan benda yang rutin itu benda rutin yang kita buat semua. Contoh, kita bermain PUBG pada pukul 12 malam, esok main PUBG lagi, lusa main PUBG selama 21 hari. Kita risau takut dia jadi rutin. Jadi rutin inilah jadi satu kebiasaan yang sangat masalah untuk berhubung. Dr. Maxwell ni kata 21 hari lah. Kalau dalam istilah Islam ni, Islam mengubah manusia, bertarbiah manusia dalam tempoh 30 hari. Macam mana 30 hari itu adalah Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mengubah tarbiah sistem kehidupan, itu belief system. Tarbiah Islam mengajarkan 30 hari lah, 30 hari. Tapi Maxwell ni mungkin singkat lagi dalam 21 hari. Okey. Saya nak kembali kepada sistem hak gajah tadi, sistem gajah. Mengapa saya kata PKP ni sebenarnya dia bahaya sikit untuk orang-orang yang ada macam tu. Dia tak boleh buat kerja, maka dia tidur, makan, main game, buat WhatsApp, tak ada apa-apa. Menyebabkan sistem dia rutin. Kita risau dia jadi macam sindrom gajah. Okay, contoh ni saya ni manusia. Oh, nampak? Tak nampak weh.
Nampak Nampak. Sini nampak sini. Situ okey nampak. Nampak okey. Ini manusia. Okey. Ini kita. Bila kita di sini, kita sebagai manusia, kita ni memelihara seekor anak gajah. Kita pelihara anak gajah. Anak gajah ni semestinya kecil. Anak gajah ni adalah anak gajah yang kecil. Okey, dan kita membuat satu tabiat kepada gajah ini dengan ikat kaki dia. Ini dipanggil sindrom gajah. Dia sindrom elephant syndrome. Kita ikat dia. Ikat dengan cara apa? Nak makan kita bawa dia dengan ikatan, nak minum bawa dengan ikatan, nak pergi tidur bawa dia dengan ikatan, menyebabkan otak yang ada pada gajah ini berfikir bahawa dia tak boleh lari disebabkan oleh tali, oleh rantai, oleh ikatan. Neuron dia bahagian dipanggil frontal lobe ini. Frontal lobe, semua orang ada frontal lobe, binatang pun ada frontal lobe. Di bahagian frontal lobe ini sebagai decision and solution ini, dia berfikir bahawa tak boleh nak lari daripada pangkuan manusia ini disebabkan oleh ada rantai. Okey. Tetapi bila selalu ini menjadi rutin, tiap-tiap hari dia dirantai, tiap-tiap hari dia dikurung, tiap-tiap hari dia dibesarkan dengan cara macam ni. Akhirnya gajah ini dia bukan macam manusia, semakin tua semakin kecil ataupun semakin tua semakin membungkuk, tak. Gajah semakin tua semakin membesar. Gajah ini semakin tua semakin membesar. Bila gajah ini semakin membesar, tetapi orang yang menjaga gajah ini meletakkan lagi rantai di kaki ataupun meletakkan lagi di tengkuknya, menyebabkan gajah yang besar ini mengikut sindrom gajah ini, dia sudah biasa ada rantai. Bila rantai dia terputus saja. Gajah ini tidak akan lari ataupun tidak akan lari di pangkuan penjaganya. Sebab gajah ini masih memikirkan di kakinya ada rantai. Inilah dipanggil sebagai sindrom gajah yang menyebabkan lahir kebiasaan. Okey, jadi persoalan Syuhari tadi, kalaulah ada orang yang seperti itu yang sudah menjadi satu rutin. Ingat sebab PKP ini bukan tempoh masa 7 hari, tapi dia melibatkan masa 14 hari. Kita risau takut sambung. Bila sambung menjadi berbulan-bulan, 3 bulan itu sudah cukup untuk jadikan seorang itu jadi rutin. Itu sebab saya masih ingat lagi, saya memang kalau masa PKP hari itu, saya terbuat rutin buka peti. Peti sejuk. Sebab tak ada orang peti buka peti sejuk, ambil angin. Ambil angin. Tapi gantul, dia menjadi rutin. Esok begitu pula. Esok jadi menjadi rutin. Ambil angin, tak ambil makan nega pun, tak ada makan nega pun. Tapi ambil angin, ambil udara sebab proses peti lah. Okey, jadi menjadi rutin. Inilah yang membahayakan bila macam ni. Dia boleh ubah. Cumanya nak mengubah pula untuk tu, kena ubah rutin baru pula. Contoh, hari ini dia sudah menjadi rutin tidur lewat. Okey, dia boleh mengubah betul, dia boleh mengubah. Cumanya rutin yang tidur lewat itu digantikan dengan rutin tidur awal. Dan tidur awal tu kena pula buat dengan 3 minggu pula. Boleh faham Betulkan rutin. Itulah. Itu sebab macam kita isap okok lah kan, kalau macam isap vape ke apa kan. Dia betul dia rutin sebab dia ada orang panggil apa? Dopamin. Dia menjadi satu benda yang kita buat selalu. Bila kita buat, kita rasa keletihan menyebabkan kita tak boleh, macam kita rasa macam benda tu ada di bibir kita. Itu juga sebagai habit lah. Jadi nak muah habit, kena gantikan dengan habit yang baru. Dia tak boleh buang, tak ada habit untuk menggantikan tu. Kalau buang tanpa menggantikan habit yang lain, kita risau dia akan kembali balik dengan perangai lama. Itulah konsep dia. Boleh faham Syuhari Faham, jelas molek. Masa pun macam tu lah. Masa pun gitulah. Dia berkaitan dengan habit lah, attitude. Comel, alhamdulillah jelas.
Terima kasih baik atas perkongsian tadi. Kita tengok sikit komen ni, ada soalan daripada penonton baik. Daripada Sirajuddin Ashraf. Untuk pengurusan masa, dia tanya macam mana kita nak pastikan apa yang kita plan tu jadi. Sudah ayah juga ni. Ya, so. Apa yang kita plan tu jadi sebenarnya saya ada saya suka kepada saya nak cari maklumat ni saya lupa perkataan ni, dia satu model, satu konsep bagaimana kita nak biar apa kita urus semua jadi. Saya tengah mencari dalam buku saya tu, dalam buku saya ada tulis tentang saya lupa dalam term dia, perkataan dia. Saya cari maksud saya. Bukan Pomodoro, dia ada Pareto. Baunya. Sistem Pareto. Pareto. Betul dah, saya rasa betul Pareto kan. Saya pun lupa dah tahu. Di mana tulisan Pareto itu, Pareto. Maafkan saya semua penonton. Baik, tak ada kita biasa-biasa gini ya. Okay, maaf saya pun tak jumpa dah ni, tapi memang saya tulis tentang itu dalam tulisan saya dalam buku ni. Betul. Okey. Ni ada komen daripada Pareto, daripada Araf Aziz. Pareto 25 nisbah 75. Nisbah. Betul. Betul. Pareto 25 nisbah 75. Betul. Lah. Yang dihasilkan oleh Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto. Okey. Sebenarnya Vilfredo Pareto ni dia buat satu konsep kalau Vilfredo Pareto ni dia buat 80-20. Okey. Tapi sekarang sudah ubah 75 ada, 25 ada, belakanglah semua tu konsep yang namun konsep asalnya 80-20. 80-20 ni adalah berkaitan konsep kita nak tahu pengurusan masa itu ada hasil atau tak, pengurusan kerja kita terhadap masa itu ada hasil atau tak, kita tengok pada productivity. Dia konsep dia adalah contoh kita buat aktiviti 20%, 20-80 kan, 20-80, kita buat aktiviti 20%, adakah 20% ini menghasilkan productivity 80%? Okey. Contoh kalau saya menulis hanya 20%. Saya menulis bukan tempat saya tengok ataupun saya buat kerja satu 20% je tenaga kita ataupun tenaga kita 20%. Tapi dengan 20% itu menghasilkan 80 productivity ataupun menjadi satu benda yang macam banyak hasil. Okay. Tapi kalau orang yang kesilapan dalam konsep ini mungkin bukan semua setengah kita buat aktiviti 80%. 80% kita tumah diri kita 80, tapi hasilnya adalah 20%. Inilah Pareto yang nama apa saya lupa dah. Yang tadi Pareto tadi menyatakan bahawa nak tengok hasil, tengok pada aktiviti kita setakat kita buat tu adakah 20% itu boleh menghasilkan 8% ataupun aktiviti kita buat 8%. Contoh kita buat kerja dalam 8 jam tu, 8 dan 10 jam kita buat kerja. 10 jam kerja tapi hanya 20% saja. 2 jam saja memberi manfaat bagi kita. 8 jam lagi tu main internet. Tengok YouTube. Padahal 10 jam tu duduk depan laptop tapi 20% saja siap kerja, 80% lagi adalah tengok YouTube. Itulah. Jadi kalau tengok keberkesanannya, tengok situ lah. Kalau lah 80% itu kita banyak tengok YouTube, kita lalai dari sudut tu, di situ kita tak mampu macam kita ada masalah lah dari sudut mengurus aktiviti kita terhadap masa kita. Tapi kalau lah kita buat dalam 2 jam tu,
Tapi video tu macam 80 dapat 80 kali kan, 80 kali 80% kejayaan, tu menunjukkan bahawa orang itu sudah berjaya dalam mengurus sistem aktiviti dalam kehidupan dia. Itulah terjawab Oh, kalau bagi saya jelas lah tu Bila sistem Pareto banyak sebenarnya dapat istilah-istilah, ilmu-ilmu pada malam ni walaupun khususnya secara online ni, tapi banyak dapat. So okay, terima kasih ada satu lagi soalan ni, mungkin soalan terakhir kot untuk malam ni, sebab kita live ni dah nak hampir 1 jam. Sejam lah, tak berasa. Tadi janji 40 minit soalan ni lah aku malam ni daripada penonton malam ni, daripada Ashraf Rusdan. Dia tanya, adakah kejelasan matlamat seseorang itu mempengaruhi tahap kecaknaan tentang masa? Maksudnya kesedaran orang tu terhadap matlamat tu mempengaruhi cakna dia terhadap masa. Matlamat masa. Mungkin gitulah kot. Nak jawapan kau? Jawapan daripada Abel lah. Pandangnya Abel lah. Jawapannya dah ya. Cukup lah tu. Senang dah. Senang lah. Sebab kalau ada big Y, memang akan jadi belakang. Ada big Y. Dia tahu ke apa. Boleh tu. Cerah tu. Dia kata, when the why is clear, the how is easy. Yalah. Yes. Masuk bab matlamat pula. Okay, baik, alhamdulillah. So mungkin saya kira mungkin setakat tu dulu kot malam ni, tapi ngelah dia kata buah mati awah. Mungkin Abang boleh bagi kesimpulan ataupun rumusan sikit lah terhadap sesi kita pada malam ni, live kita pada malam ni berkaitan dengan tentang masa. Mungkin sedikit kata-kata terakhir mati awal lah ngelah. Okay. Tentang masa sebenarnya saya penghujung dah. Saya lebih suka lepas ni kalau untuk tambahan ilmu untuk semua di luar sana, saya lebih suka anda juga membeli buku ni. Tapi kalau kita nak buat sesi live dengan Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Maka tak boleh lah kan, payahlah sikit membeli buku nak buat live dengan individu hebat ni. Tapi cuma saya beritahu anda, kalaulah nak menambah ilmu sedikit lah, saya tu berbentuk modul, ada sikit-sikit psikologi, tapi menambah buku berkaitan dengan masa pelihara lah. Di sini saya dia banyak menulis tentang konsep dalam surah Al-Asr dan bagaimana benda ini diterjemahkan tafsir-tafsir daripada ulama dan cantik. Sebab sumpahan yang Allah bagi, wal-asr, itu memberi sumpahan bahawa demi masa. Dalam Tabari pun ada menyatakan, tafsir Tabari ada menyatakan bahawa demi masa itu sebenarnya Allah tidak mendeklar masa itu waktu mana. Tak declare. Adakah waktu teh, adakah waktu pagi, adakah waktu malam, tidak declare. Cumanya wal-asr dan Tabari ini menyatakan bahawa wal-asr di sini adalah Allah menyumpah memberi satu disiplin kepada semua orang bahawa masa ini perlu dipelihara dengan baik, tak kiralah waktu pagi, petang, malam, supaya menjadi barakah. Situ menjadi barakah. Dan sebab itu wal asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Berkaitan dengan supaya jadi barakah dia, menjadi masa tu baik. Memang betul. Penonton di luar sana, saya beritahu anda, memang kita akan ada perangai membuang masa. Memang secara lumrah memang kita ada. Tapi Imam Syaukani ada menyebut memang lumrah kita semua akan ada masalah tentang masa. Bagaimana mengurus masa, memang kita ada masalah. Tapi kita nak jadikan dia terbaik, bahagikan 3. Untuk ilmu, untuk ibadah dan juga untuk muhasabah. Kalau kita lulus benda ni, masa kita untuk ibadah kita lulus, untuk kerja amal dan ilmu kita lulus, dan untuk kita muhasabah kita lulus, insya-Allah masa kita 24 jam itu juga akan lulus. Tapi kalau benda ni
kita lalu belaka untuk ibadah lalu, sembahyang tak mana, untuk ilmu ataupun untuk kerja-kerja amal, untuk dakwah kita juga lalu tak mana, dan juga untuk muhasabah juga kita tak muhasabah. Maka inilah dipanggil sebagai khusri ataupun dipanggil orang yang rugi sebab dia tak pandai mengurus tiga perkara ini dalam kehidupan dia. Itulah untuk kesimpulan saya, kita semua perlu buat yang terbaik pada pengurusan kehidupan kita. Terima kasih. Daun keladi. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, alhamdulillah padak molek kesimpulan tu. Sebenarnya topik ni kita boleh kupah panjang lagi sebenarnya, tapi disebabkan kita kesentukan masa. Bukan tengah masa juga, kita kesentukan masa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Ding atas perkongsian yang sangat menarik pada malam ni. Terima kasih juga penonton-penonton yang setia bersama start daripada awal sehingga ke akhir, hampir sejam kita bersama pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih sudi tengok segmen kita. Okey, untuk makluman penonton lah, sesi live kita ni nama dia adalah My Book Time, #MyBookTime. Kita akan panggil lah beberapa panel-panel yang dalam bidang penulisan tentang buku. Kita akan kupah lah sikit, kita akan bicara sikit sebagaimana kita buat pada malam ni. Alhamdulillah, My Book Time ni sudah sampai ke siri 3 dah. Pada malam ni kita siri 3, kita bersama dengan Abang Muizzuddin kita dari motivator dari Kelantan. Dan insyaAllah untuk siri-siri akan datang kita akan jemput lagi. InsyaAllah setakat hari ni setiap hari Rabu lah. Segmen My Book Time ni setiap hari Rabu. Hari Rabu malam. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi di lain hari. Mungkin saya adalah moderator. Okay, cumanya untuk makluman penonton lah yang sedang menonton, sebelum ni Momen Buku ada menganjurkan satu pertandingan menulis cerpen. Satu pertandingan menjadi cerpen. Ni iklan lah ngelah dah. Menulis cerpen, dan kita tak sangka pula penyertaan dia sangat ramai, sangat menggalakkan. Kita hanya menjangka ke mungkin belah-belah cerpen sahaja yang dihantar. Tapi lebih daripada tu, hampir 60 ke 70 kalau tak silap saya, dia kena baca satu-satu. So agak mengambil masa lah untuk mengumumkan pemenang tu. InsyaAllah bagi kami sedikit masa lagi, kita akan umumkan dalam masa terdekat lah. Okay, terima kasih lagi sekali lagi pada penonton. InsyaAllah lepas ni kita akan post link Telegram untuk dapatkan, untuk download buku tentang masa tulisan Muizzuddin Mokhtar. Okay, so sebagai akhir kalam akhir kalam daripada saya sebelum kita tangguh, saya mohon maaf anda ada terkasar bahasa tak selesa dengan gerak badan ke, dengan keadaan live malam ni ada sangkut ke pelbagai masalah teknikal lah. Mohon maaf di peringkat saya lah selaku daripada Momen Buku ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih sekali lagi Abang Ding. Terima kasih semua penonton. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.